Itu dia tadi kuis untuk Hari RTM sempena 75 tahun ulang tahun RTM. Dan kalau Hana dah baca tadi berkenaan kalau radio, kita ada bakat radio, soalan yang perlu kita ajukan kepada penonton untuk mereka menjawab soalan sempena Hari RTM ini ialah, jika di radio, bintang radio telah melahirkan ramai artis tersohor negara, bagaimana pula di TV? Apakah program yang telah mencungkil bakat penyanyi dan pelakon melalui program TV? Nak tahu jawapannya tak? Naklah. Jawapannya ialah program bakat TV. Sikit je. Sikit je bagi, jangan bagi banyak. Okey, anda boleh terus hantar jawapan anda dengan alamat anda, nombor telefon dan juga nombor IC anda di Messenger Selamat Pagi Malaysia. Baik, seterusnya kita berada di segmen yang terakhir, itu segmen Legasi Syahadah RTM, di mana kita tahu rancangan ini telah pun berada di atas lebih 11 tahun lamanya berada di RTM, iaitu di mana bulan puasa pastinya ramai orang yang menonton Syahadah di RTM, dan kini kan program sempena Ramadan terbitan unit dokumentari dan majalah RTM. Bersama kita pagi ini Datuk Haji Ibrahim Haji Ismail, mantan pengarah penyiaran Melaka, dan juga Amrina Ahmad, penerbit program Syahadah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua-duanya merupakan nama besar yang bertanggungjawab untuk menerbitkan program Syahadah. Seperti Hana cakap tadi, program Syahadah merupakan program yang saya kira wajib tonton setiap kali bulan Ramadan. Betul. Ni. Saya nak mulakan dengan Datuk antara penerbit terawal yang terlibat dalam penggambaran program Syahadah ini. Mungkin untuk permulaan ini, Datuk mungkin boleh kongsikan dari segi dari mana idea inspirasi untuk menghasilkan program Syahadah ini, dari konsepnya dulu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kata Syahadah ni, memang setiap Ramadan ditunggu-tunggu. TV1 jam 6.30 petang. Wajib tonton. Kerana kalau kita melihat dari segi permulaannya dulu, idea Syahadah ni adalah satu gabungan idea antara terawalnya ialah saya dengan bos saya dulu, Tuan Haji Suhaimi. Dia panggil saya Yem, dia panggil saya Yem ya. Bagaimana kita nak melahirkan satu dokumentari yang kita nak siarkan dalam bulan Ramadan. Jadi kalau kita melihat, kalau Ramadan pada ketika itu di sebelah sana, stesen sebelah sana, dia lebih kepada program Jejak Rasul. Manakala kita di RTM, kita perlu kepada satu program juga. Tetapi bukan dengan acuan kita. Bagaimana sebuah negara, mungkin negara itu dia minoriti Islam. Tapi kita nak cari kejayaan umat Islam di negara-negara. Jadi saya terfikir, betul juga cakap bos saya ni. Jadi maka kami berbincang dan akhirnya kertas kerja diluluskan. Bermula pada tahun 2005. Wow. Saya penerbit terawal dan Alhamdulillah kepercayaan diberi oleh jabatan selama 7 tahun saya mengendalikan Syahadah. Selepas pada itu berpecah. Berpecah maknanya rakan-rakan lain juga turut bersama. Sehinggalah kini kita ada penerbit yang hebat jugalah, Cik Amarina. Jadi itulah dia sikit sebanyak permulaan Syahadah. Dan juga pada permulaan Syahadah itu kita cukup hebat. Kita cukup hebat sebab kita memang tak pernah dibuat. Saya rasa tak pernah dibuat oleh RTM lah. Sebab program ni, oleh kerana program yang hebat, kami pun hebat jugalah. Kerana bagaimana kami nak mengangkat martabat Syahadah ini ke satu pesada yang cukup tinggi. Maka pada ketika itu kami dan juga rakan-rakan lain mengusahakan bagaimana nak promote Syahadah ni. Jadi di situlah lahirnya lagu Syahadah, lagu tema, kita cipta sendiri bersama dengan kumpulan Rabbani. Okey. Dan Rabbani itu juga pada ketika itu kita angkat mereka sebagai duta Syahadah. Wow. Belum pernah dibuat. Jadi kita angkat Rabbani dan kita juga ketiga kita ada roadshow. Kita bawa Rabbani sampai Terengganu, sampai di Kedah, di Melaka kita bawa. Sebagai nak menjadikan Syahadah ini betul-betul sebuah program yang cukup orang kata boleh diingat orang lah. Dan yang terakhir yang keempat, kita cuba pergi roadshow di muzium-muzium. Ada betapa hebatnya Syahadah ketika itu, kami nak promote maklumlah baru. Bila baru ni kita perlu lebih agresif untuk mempromosikan. Jadi itulah sikit sebanyak permulaan Syahadah. Dan Alhamdulillah, saya rasa walaupun dari segi penerbitan ni bukan mudah. Ya Din, bukan mudah. Orang nampak mudah. Tapi proses kita nak melalui negara-negara, bukan mudah. Kami pernah ditangkap, di lock up. Pernah di China, macam saya Rin. Wow. Di China saya ditangkap. Di lock up. Di India pun begitu. Bukan apa. Kadang-kadang bila kita datang dengan kamera, mereka ni agak kaget lah, agak orang kata kurang senang. Apa yang kita nak buat? Sebab mereka tak tahu sedang kita pergi ada
proses kelulusan semua ada. Tapi mereka kurang mengerti apa yang kita nak buat. Jadi kami dipanggil ke balai polis mereka untuk kami disoal siasat. Ini yang orang kata yang sukar kami lupa buat syahadah. Itulah antara orang kata susah payah kita nak pergi ke negara-negara. Rin, mungkin Rin boleh tambah sikit bagaimana pengalaman dia. Ya, dan seperti kita tahu sekarang ni kita masih lagi berada dalam pandemik COVID-19 dan kalau dulu kita lihat syahadah pergi ke luar negara, sekarang ini kita tak dibenarkan untuk keluar negara. Antara cabaran-cabaran penggambaran program syahadah? Untuk macam tahun lepas memang kita terpaksa memang hentikan terus penerbitan sebab dalam keadaan pandemik dan juga PKP yang sentiasa orang kata disekat perjalanan kita. Tapi untuk tahun ni kami cuba juga untuk hadir dengan syahadah, cuma kita ubahkan konsepnya. Syahadah refleksi kalimah, yang mana kita guna pakej-pakej yang lama, kita buat pembaruan dan kita refleks dengan ayat-ayat suci Al-Quran supaya elemen syahadah tu tetap ada di situ dan kita kata ilmu dan juga penyampaian tu tetap sampai kepada masyarakat. Cuma seperti yang Datuk Haji Ibrahim cakap tadi tentang segi cabarannya, tak kisah you pergi mana pun, you buat penggambaran kat Malaysia sekalipun, you buat penggambaran di luar negara sekalipun, cabarannya sentiasa ada. Sebab syahadah ni dia boleh jadi penggambaran melibatkan sebulan lebih. Saya pernah pergi 41 hari. Tu Haji mungkin ada yang lama lagi. Saya pernah pergi juga 41 hari untuk 10 episod. Saya juga pernah pergi dalam tempoh 2 minggu untuk 10 episod juga. Jadi macam mana you nak berdepan dengan cabaran-cabaran tu, macam mana you nak berhadapan dengan tekanan-tekanan tu, itulah yang diperlukan di dalam tim penerbitan syahadah selain daripada kerjasama yang cukup erat. Wow, itulah antara cabaran-cabarannya, Datuk. Kita lihat program syahadah ini bertahan agak lama, 15 musim. Pandangan Datuk sendiri, apa keistimewaan, kekuatan program syahadah ini sehingga ianya mampu bertahan sehingga ke hari ini dan ianya menjadi pilihan utama penonton pada bulan Ramadan khususnya di RTM ini? Saya kira hampir 15 ataupun 17 tahun ini. Because 2 tahun tu kita tak dibenarkan untuk keluar negara. Jadi full shooting kita adalah kebanyakannya 15 tahun, hampir 15 tahun lah. Jadi keistimewaannya lah kalau tengok syahadah, variety yang kita ada, kepelbagaian budaya yang kita tonjolkan itu menjadikan penonton nak tahu. Katalah kita pergi di negara Balkan, budaya lain. Kalau kita pergi di Europe lain, kita pergi di Asia lain. Jadi kepelbagaian budaya itu yang kita highlightkan. Okay? Bagaimana mereka ini walaupun mereka minoriti, duduk dalam negara-negara minoriti, tapi achievement yang mereka dapat diperoleh. Jadi ini yang merupakan yang kami cuba ketengahkan. Dan kejayaannya saya nampak di situ. Kepelbagaian. Okay? Amat menarik. Dan juga bagaimana tim kita tu, juru kamera contoh. Kalau yang mendapat juru kamera yang baik, macam saya akan milih kamera saya. Juru kamera saya ada tiga. Pertama, musim awal arwah Haji Idris. Kedua, saya ada Azhar Kamat. Azhar Kamat, seorang juru kamera yang cukup baik. Okay? Dan dia dengar apa yang kita nak. Dan dia faham inspirasi dan juga apa yang penerbit nak. Jadi yang ketiganya macam ada satu juru kamera. Walaupun dia orang India, Mutu Sami. Okay, Anandan Mutu nama dia. Dia faham. Walau dia buat program Islam, tapi dia bukan Islam. Tetapi bagaimana kita garapkan antara idea penerbit dengan idea juru kamera itu sendiri. Ini amat penting. Kalau juru kamera itu sendiri tidak dapat membawa apa yang kita penerbit nak bawa, penerbit tak, agak sukar juga. Tetapi inilah kadang-kadang bila kita buat penerbitan besar-besar ini, kita perlu memikirkan tim. Tim cukup penting. Sebab kadang-kadang juru kamera dia dah lama kerja. Tetapi kalau dia tidak menghayati apa kehendak kita, bukan mudah. Bila kita luar negara, bergaduh ni biasa. Bergaduh ni biasa. Sebab bila penerbit tak dapat, pengarah tak dapat, apa yang dia nak sampaikan. Jadi, juru kamera ni, kena ni lah. Kadang-kadang macam saya lebih suka. Saya punya konsep saya, okay, I give you 30%, your idea. 70% you follow my idea. Saya beri kebebasan. Bukan kita terlalu rigid dengar pengarah penerbit punya idea. You as a cameraman, you have to follow and you ada idea.
Dan kita gabungkan. Sebab cameraman kadang ada nampak angle yang berbeza. Penerbit ada nampak angle yang berbeza. Jadi dekat situ kita kena ada meeting point. Mana kita nak bersetuju dengan untuk kita dapatkan visual yang terbaik. Tapi bila tadi Datuk cakap tentang cameraman yang bukan Islam, kita juga ada penerbit yang bukan Islam. Saya pada tahun 2014 saya ke Australia, penerbit saya adalah Danny Gubez, seorang bukan Islam. Dan saya adalah AP-nya. Tapi kami berjaya menghasilkan satu program syahadah 10 episod yang berteraskan Islam. Jadi itu yang katakan tadi, tim tu keunikan syahadahnya adalah pada timnya. Maknanya boleh saya sebut mungkin Tuan Haji lebih banyak kerja yang lebih ramai. Saya Danny Gubez, Jasmaidi, Abdul Ramin, Iswan Mohtar, yang terbaru ni Nazri Muhammad dan ramai lagi yang turut terlibat. Jadi hubungan tu memang gaduh lah kadang. Tapi memang kita ada satu kata persefahaman bila kita buat penggambarannya. Tadi ada menyentuh tentang penggambaran di Australia. Mungkin boleh ceritakan sikit pengalaman bagaimana itu penggambaran di Australia itu. Selalu China, Jepun tu kita selalu dengan Australia sendiri. Okey. Di Australia yang paling saya ingatlah sebab kita dia satu perkara bila kita bercakap tentang Islam ataupun pengamalan Islam ni, kita sebagai kata yang dilahirkan sebagai Islam, kadang kita take things for granted. Kita pandang benda tu biasa saja. Tapi pengalaman saya di Australia, penggambaran yang pertama adalah di Masjid Ar-Rukun, Perth. Itu first time, itu kali pertama saya tengok lafaz syahadah. Maknanya ada seorang kata sebut Mak Saleh lah kan, kata Mak Saleh Perth lah kan, membuat lafaz syahadah di Masjid Ar-Rukun tu. Itu pengalaman pertama saya melihat sesuatu segitu, memang meremang masa tu. Itulah meremang juga dia tengok. Jadi orang kata pengalaman mana saya untuk syahadah untuk pertama kali saya shoot, itulah. Wow, cerita daripada Cik Rin kita ni buat saya sedikit terharu dengan pengalamannya. Mungkin Datuk juga ada pengalaman yang sampai sekarang Datuk tak boleh nak lupa, Datuk, sepanjang penggambaran syahadah. Selain daripada masuk penjara tadi. Masuk lokap. Masuk lokap. Yang saya melihat, kalau di negara-negara macam saya pergi negara Balkan, Kazakhstan, yang saya pergi, even tu saya pergi di negara di Albania. Okay, saya pergi sana. Keunikan masyarakat Islam sana ialah bagaimana institusi masjid itu digunakan sepenuhnya. Bukan hanya sekadar untuk pergi solat saja. Masjid itu juga digunakan sebagai tempat untuk perniagaan. Masjid itu juga digunakan untuk upacara nikah kahwin. Okay? Masjid itu juga digunakan untuk beri bantuan dan sebagainya. Itu yang saya nampak, bagaimana masjid itu digunakan sepenuhnya. Berbanding dengan orang kata kalau kita di Malaysia ni, dia masjid tu kebanyakannya untuk pergi solat. Mungkin ada lah beberapa masjid yang menggunakan kawasan masjid sebagai orang kata tempat perniagaan sebagainya. Tapi di negara-negara di Balkan contohnya, di Albania, mereka menggunakan sepenuhnya. Permasalahan diselesaikan di masjid. Ekonomi di masjid. Itu yang saya rasa, kenapa kita di Malaysia tidak? Tidak begitu. Jadi itu yang saya menjangkakan supaya mungkin ada satu perubahan. InsyaAllah lah kita mendoakan satu masa nanti masjid semua ada di bandar, di kampung-kampung, perlu ada satu anjakan sebegitu supaya masjid itu dimakmurkan, diimarahkan sepenuhnya. Jadi itulah yang saya sampai sekarang saya masih tertanya-tanya dan tertunggu sampai bila kita. Jadi syahadah ni juga kadang-kadang Rin, bila kita buat syahadah kadang-kadang yang pentingnya ialah bagaimana konten itu boleh menambat hati pendengar sendiri. Penonton itu sendiri. Jadi bila kami buat syahadah, memang kami akan memikirkan dari segi rating kita. Sentiasa kita ambil tahu masa penerbit, sentiasa akan update. Ambil tahu. Dan sekarang ni pun juga kalau macam penerbitan yang yang golongan-golongan muda berbeza dengan saya. Sekarang ni peralatan banyak yang canggih. Sebab tu saya nampak sekarang ni anak-anak muda kita very kreatif. Okay, mereka pergi syuting dengan saya, kalau banding dengan saya dulu agak berbeza sikit. Sebab pada ketika kita tidak ada drone. Sekarang ada drone. Kalau kita tengok shot-shot dia orang ni, wow, hebat. Kan? Tu saya tabik anak-anak muda sekarang. Sebab tu saya kata kepada anak-anak muda yang buat syahadah, saya kata teruskan. Saya selalu ambil tahu. Sebab syahadah tu pada saya, Ibrahim itu adalah syahadah, syahadah itu adalah Ibrahim.
Kalau di RTM, orang tanya Ibrahim mana? Ibrahim Syahada. Ibrahim Syahada. Wow. Saya pergi mana-mana pun orang kata, Ibrahim Syahada. Kerana Syahada pasal jiwa saya selama 7 tahun. Selama 7 tahun, sebelum saya menyerahkan baton ini dulu kepada anak muda. Jadi memang di hati saya. Sebab tu lagu Syahada saya, Rabaninya saya boleh hafal. Boleh lancar lagu dia. Tapi sekarang ni saya tengok, tak tahulah Rin. Sekarang ni lagu ni tak berkumandang. Jarang-jarang. Kalau masa zaman saya dulu, kalau kita dengar radio, ada saja orang kata setiap 2 jam tu ada lagu Syahada. Tapi sekarang ni lepas ni lepas ni kita minta supaya Rin sebagai penerbit minta tolong bos supaya lagu ni dimainkan disiarkan di radio. Disiarkan. Baru nampak mengemang bulu roma. Tapi betul, signifikan lagu tu bila kita orang bila dah balik syuting, bila nak start buat editing tu, masuk montaj Syahadah tu, bila kita play dekat bilik, memang meremang. Memang bila masuk editing je, bila start Syahadah tu, dia mulalah naik. Kata Syekh dia dah masuk. Maklumanlah, saya imbas balik. Okey, lagu ini adalah dinyanyikan oleh Rabani, Ustaz Asri, arwah Ustaz Asri. Satu perkara yang saya rasa hibah lah. Rabani, Ustaz Asri, dia meninggal di pangkuan saya, di auditorium perdana, di Rebah, dan akhirnya dia meninggalkan kita. Ustaz Rabani, Ustaz Asri. Sampai sekarang lagu itu terlalu di hati saya. Wow. Kerana lagu itu adalah Rabani, Ustaz Asri meninggal, jatuh semasa kita buat pelancaran di auditorium Piramli. Jadi bila kata Syahadah ni, banyak kenangan manis, kenangan hibah sedih berada dalam jiwa saya. Itulah kegemilangan Syahadah ini dapat kita kongsikan pada hari ini bersama dengan Datuk Haji Ibrahim Haji Ismail, Mantan Pengarah Penyiaran Melaka dan juga penerbit awal bagi program Syahadah dan juga penerus legasinya, Cik Amrina Ahmad, penerbit program Syahadah. Mungkin boleh sekali lagi war-war Cik Amrina untuk kepada penonton untuk saksikan program Syahadah setiap hari ini. Okey, jangan lupa saksikan Syahadah Refleksi Kalimah yang bersiaran jam 6.30 petang di TV1 serta e-quiznya. Nanti anda boleh menang macam-macam. Tapi alhamdulillah, sambutan untuk quiz cukup merasakan kami sangat gembira. Mungkin Tuan Haji ada pesanan? Pesanan saya, wajib tuntun Syahadah. Wajib. Sebabnya ialah, kan saya kata tadi, kepelbagaian tu. Kepelbagaian budaya, adat resam mereka tu boleh kita dapat orang kata tontonlah. Sebab itu Syahadah punya tema apa, Lin? Satu lafaz berbeza resam. Satu lafaz berbeza budaya. Berbeza resam. Satu lafaz berbeza. Syahadah. Memang belum komen. Itulah semangat kita untuk program Syahadah. Jangan lupa untuk saksikan program Syahadah setiap hari sepanjang bulan Ramadan ini pada jam 6.30 petang. Dan anda juga berpeluang untuk menang kuis, untuk menjawab kuis dan menang hadiah-hadiah menarik yang ditawarkan dalam rancangan Syahadah. Selain itu, kuis Hari RTM, Hana. Ya, kami akan bacakan petikan sekali lagi, iaitunya dalam usaha mencukir bakat seni tanah air, pertandingan bakat TV telah diperkenalkan pada tahun 1971 sekaligus melahirkan Jamali Shaddad, Enrigo, A.R. Badul dan bintang RTM pula telah diadakan pada 1973. Antara tokoh seni melalui bintang RTM ialah Sudirman Haji Arsyad, Johan bintang RTM pada tahun 1976. Nak belanja lagi? Anda kena dengar betul-betul petikan yang dibaca oleh Hana itu tadi, dan anda kena saksikan soalan yang kami sediakan untuk kuis Hari RTM ini. Terkini merentas sepadan masa, berbutir-butir bintang menyinar megah di angka. Iaitu di antara soalan kuis RTM. Jadi harap anda dapat, orang kata, ambil gambar kalau tak terlepas pandang baca soalan tu nanti. Itulah dia sempena ulang tahun RTM yang ke-75. Kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Jadi kita harapkan semoga apa jua perkongsian kami sepanjang 2 jam ini memberi manfaat kepada anda semua. InsyaAllah. Dan teruskan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Jangan lupa menggunakan aplikasi MySejahtera dan jangan lupa untuk mendaftar vaksin COVID-19. Sekian dari saya, Fatana Muhammad. Dan saya Munawar Azmi. Assalamualaikum dan salam Ramadan.